Untuk makluman semua, sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014 mendatangkan dengan beberapa objektif, antaranya ialah mempertemukan penulis pelbagai latar belakang, usia, kecenderungan dan juga gender dalam satu persidangan. Yang kedua, membentangkan kertas kerja dan cadangan dalam usaha membangunkan persuratan dan penulis Malaysia. Dan yang ketiga, membina rangkaian penulis dalam skala yang besar tanpa mengira persatuan. Dan yang terakhir sekali, membincangkan hala tuju pembinaan persuratan di Malaysia. Untuk sidang yang pertama pada petang ini dengan tajuknya Puisi Membentuk Pemikiran Masyarakat Suatu Utopia, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan moderator kita pada petang ini. Dipersilakan Dr. Syamsuddin Othman. Tiga orang pemakalah yang akan mengupas persoalan puisi membentuk pemikiran masyarakat. Dipersilakan pemakalah pertama, Puzi Hadi. Dipersilakan Abdul Ghaffar Ibrahim. Dan yang terakhir sekali ialah Khalid Saleh. Tanpa membuang masa, majlis menyerahkan majlis kepada moderator kita pada petang ini, Dr. Syamsuddin Othman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang. Syukur alhamdulillah kita dapat sama-sama mengimarahkan sidang Kemuncak Penulis Malaysia yang saya kira yang pertama kali diadakan. Jadi bagi memulakan majlis, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Institusi Mahat Buku Malaysia, Pena, Dewan Bahasa Pustaka dan beberapa rakan-rakan kerjasama yang lain, Gapena, Institut Wasatiyah Malaysia, Darul Aman Golf and Country Resort dan lain-lain lah. Baik, saya kira ketiga-tiga tetamu atau tiga-tiga ahli panel yang tampil di depan ini, saya tak perlu mengulas panjang lebar kerana sebagai seorang seniman atau sebagai seorang sastrawan, kita dah saling mengenali. Jadi kalau sebelum ini di mana-mana majlis kita membacakan biodata, saya rasa untuk pagi ini atau maafkan saya untuk petang ni, saya tak perlulah membaca biodata mereka sebab ketiga-tiga tokohnya dalam senarai biodatanya pun ada disediakan dalam buku atur cara. Dan kita terus kepada buah fikir yang ingin disampaikan oleh ketiga-tiga panel pada petang ini. Dan saya rasa itu yang lebih bermanfaat dan itulah yang boleh kita temui daripada pemikiran yang ingin digagaskan oleh mereka pada petang ini. Jadi tajuk sesi ini ialah Puisi Membentuk Pemikiran Masyarakat Suatu Utopia. Kalau kita lihat dalam Kamus Dewan, istilah utopia ni satu istilah yang mungkin sedikit mengerikan lah. Sebab kita mempunyai satu impian yang cukup besar. Dan untuk melaksanakan satu impian cukup besar itu, anganannya, impiannya, bayangannya atau masa depannya adalah satu benda yang memungkinkan atau tidak memungkinkan. Jadi di tangan-tangan ketiga-tiga panel inilah hari ini kita akan melihat sama ada utopia membentuk pemikiran yang dibina daripada puisi itu dapat dilaksanakan. Kalau tidak hari ini pun mungkin 10 ataupun 20 tahun lagi. Dan itulah yang kita harapkan daripada pemikiran mereka pada petang ini. Jadi seperti yang mengikut urutan yang termaktub di dalam buku atur cara, yang akan membentangkan kertas ni ialah, saya lebih mesra dengan panggilan Abang Puzi. Boleh Abang Puzi Sebab Abang Puzi dia orang tempatan. Dia tak ada terkucur kacah seperti kita yang terpaksa bertolak daripada Kuala Lumpur dan sebagainya. Dia dah sedia dengan mentalnya. Jadi tanpa buang masa, saya mempersilakan saudara Muhammad Fuzi Hadi untuk menyampaikan buah fikirnya dalam sekitar waktu 15 minit. Okay. Silakan. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis Tuan Haji Dr. Syamsuddin Othman
dan juga panel-panel yang berada di atas pentas, iaitu Saudara Agi dan juga Saudara Khalid Saleh dan seterusnya. Saya berterima kasih kepada pihak ITBM dan juga PENA yang menjemput saya sebagai pemakalah pada petang ini, yang menggugupkan saya juga oleh kerana kali pertama dalam acara yang bersifat nasional. Jadi insya-Allah saya ingin bercakap tentang judul yang ada dalam buku proceeding SKPM. Saya pun tak pasti buku saya ada di mana. Mungkin ada di situ. Okey, tentang e-sastra Malaysia online dan offline. Jadi kita harap menepati sedikit sebanyak kepada tema yang ditetapkan. Jadi melihat kepada senario perpuisian Malaysia, jadi ada dua tanggapan bahawa puisi itu bermula, puisi Melayu baru berbahasa Melayu Malaysia bermula pada 1933 dan juga ada pendapat yang lebih awal itu pada 1913, iaitu oleh Pungguk pada 1913 dan Omar Mustafa pada yang lebih awal 1913 dan yang kemudiannya itu Pungguk pada 1933. Jadi jarak masa itu sudah melampaui. Kalau kita mengambil 1913 di puisi Melayu itu sudah 101 tahun. Dan kalau kita mengambil 1933, jadi masih belum sampai kepada 100 tahun usianya. Dan melewati sejarah itu, sejarah puisi Melayu itu telah berkembang dengan rancak, dengan pelbagai aliran pemikiran. Jadi itu sudah kita maklum. Dan menjelang milenia yang ketiga, iaitu mulai pada 2001, jadi satu trend baru dalam puisi berbahasa Melayu, iaitu melalui alat komputer, iaitu dengan pengenalan e-sastra. Jadi ataupun kita kata e-sastra.com. Jadi ini merupakan satu kewujudan baru penggunaan internet, sedangkan internet itu dah bermula pada 1939 dan komputer dan internet itu pada 1969. Jadi kegiatan sastra cyber ataupun digital literature di Malaysia menjangkau usia baru dalam sekitar 12 tahun yang lalu dan terus membina kemantapannya. Jadi terdapat beberapa penelitian tentang sastra cyber yang agak muda berbanding dengan sastra yang mainstream tadi. Jadi ada pengkaji-pengkaji yang memberi perhatian secara serius. Jadi di kalangan cendekiawan kita yang memberi perhatian, antaranya sastrawan negara Datuk Dr. Ahmad Kamal Abdullah. Jadi kita dapat lihat dalam satu tulisan beliau di dalam majalah Dewan Sastra keluaran 7 dan keluaran 8 tahun 2014 yang terkini. Dan sastrawan negara Datuk Dr. Anwar Ridwan juga memberi perhatian dalam sebuah tulisannya di dalam Berita Harian. Dan yang lebih arif tentang sastra cyber ini tidak lain ialah Profesor Dr. Engineer Wan Abu Bakar, iaitu pendiri e-sastra.com di Malaysia. Dan begitu juga Profesor Dr. Suhaimi Abdul Aziz juga menghasilkan beberapa kajian tulisan tentang sastra cyber dan yang terkini juga terdapat dalam Dewan Sastra bilangan yang ke-7. Dan beliau juga turut menghasilkan beberapa esei di dalam buku dia yang telah diterbitkan oleh DBP yang terkini, dan juga ada buku yang terbaru saya lihat pagi tadi di kedai buku Satu Malaysia di Alustar UTC, iaitu tajuknya agak menggemparkanlah, dahsyatnya kesusastraan Melayu. Jadi dalam itu ada tentang sastra cyber. Dan juga ada seorang lagi pengkaji, iaitu Saudara Azmi Rahman daripada Universiti Utara Malaysia, menghasilkan beberapa artikel berkaitan aspek sastra cyber.
Dan sastra cyber ini juga menjadi satu subjek mata pelajaran yang dikendalikan oleh beberapa universiti di Malaysia. Jadi antaranya sebagai satu subjek di Universiti Utara Malaysia dan University Sains Malaysia mungkin dikendalikan oleh Prof. Dr. Suhaimi, dan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim juga ada subjek berkaitan. Begitu juga dengan Universiti Malaya Kuala Lumpur yang dikendalikan oleh Prof. Dr. Irwan, dan juga dipahamkan Universiti Putra Malaysia juga ada subjek yang berkaitan sastra cyber. Dan sebagai pengenalan awal, jadi di Malaysia portal sastra berbahasa Melayu terawal ialah Community Zero, iaitu pada tahun 2002 yang dikendalikan oleh Prof. Dr. Irwan Abu Bakar dan juga isterinya Hashimah Harun, dan yang dilancarkan pada 20 Disember 2002 di Universiti Malaya. Jadi sepanjang 12 tahun yang lalu, Community Zero ini telah berubah namanya ataupun tapak portal itu kepada isastra.com, kepada isastra.my, dan yang terkini isastra2u.com. Dan untuk melihat sejarah awal sastra cyber ini, bolehlah kita lihat daripada kajian yang ditulis oleh Dr. Irwan Abu Bakar dan juga saudara SM Zakir dalam satu pembentangan di OPSI. Dan isastra ini dia bergerak dalam dua keadaan. Itulah tajuknya sebagai online dan offline. Jadi online itu menggunakan alat internet ataupun komputer, melalui alat komputer, dan yang offline itu melibatkan di luar internet tadi, iaitu bersifat penerbitan buku ataupun kegiatan atas nama persatuan, iaitu Persatuan Aktivis Isastra Malaysia ataupun singkatan akronimnya sebagai Isastra, dan juga melibatkan penerbitan rekod ataupun album lagu puisi dan juga penerbitan buku-buku. Dan cabang berkaitan tentang cabang penerbitan. Jadi Isastra tadi yang bergerak di luar sebagai offline tadi, sejak tahun 2003 hingga sekarang begitu yakin pada dirinya untuk menerbitkan buku-buku daripada karyawan yang terlibat dalam Isastra, tapi dalam jumlah yang agak kecil segi cetakannya. Itu orang kata mungkin melibatkan aspek kos dan juga segi pemasaran dan juga segi pembelian daripada khalayak pembaca yang agak mendukacitakan. Dan Isastra juga dengan kerjasama penulis-penulis di Nusantara, misalnya ada kegiatan luar yang ada hubungan antar negara, iaitu penerbitan karyawan daripada Indonesia. Contohnya Satya Bardono menerbitkan buku puisinya di Malaysia, dan juga penulis cerpenis daripada Singapura iaitu Rosli Siddiq dalam antologi novelet dan juga di cerpen yang diterbitkan di Malaysia dengan kerjasama oleh Isastra. Dan Isastra ini juga menerbitkan majalahnya sendiri. Jadi mungkin orang kata tidak dapatlah bersaing kepada tahap majalah Dewan Sastra, tetapi ada kesungguhan. Jadi telah menerbitkan majalah isastra.net dalam 10 keluaran, dan kemudian bertukar kepada majalah yang dengan jenama baru, iaitu Isastra Majalah, dan juga ada lagi satu bentuk majalah yang bersifat popular pada masyarakat hari ini, iaitu Isastra Bookazine. Dan dalam pembicaraan ini saya akan membicarakan penerbitan antologi puisi daripada karyawan Isastra. Jadi terdapat sekitar 15 daripada tahun 2010 hingga sekarang. Jadi saya tidak mengambil penerbitan yang lebih awal pada tahun 2003. Di 2010, jadi terdapat 15 buah karya yang diterbitkan oleh Isastra daripada karyawan sastra cyber mereka. Jadi secara ringkas,
saya memperkenalkanlah buku-buku yang agak asing daripada pemerhatian khalayak sastra Malaysia sendiri. Jadi mungkin saya perkenalkan penyair An Bakri. Saya tak pasti ada atau tidak di dalam dewan ini. Ada di belakang. Ini buku An Bakri ya. Ini buku terbarunya, iaitu Ada Asap Api di Mataku, yang diterbitkan oleh Isastra, mengandungi 222 buah puisi yang tersiar di alam maya. Jadi ini baru diterbitkan, kumpulan pertama beliau. Walaupun di samping itu beliau menerbitkan juga buku-buku tentang madah, iaitu Tikaman Madah 1 yang diterbitkan oleh Isastra, dan juga Tikaman Madah kedua yang diterbitkan baru-baru ini. Okey, dan seterusnya ada penyair orang pendiri kepada isastra.com, iaitu Hashim Harun, dengan 2 buah buku, tapi beliau tidak dapat hadir pada hari ini bersama Dr. Irwan, iaitu Rumput dan Angin dan juga Bayu, Bunga dan Bayu. Dan seterusnya ada penyair daripada Pulau Pinang, anak Kedah, iaitu Ibnuddin As-Singkiri, menghasilkan karya-karya dalam sastra internet dan dibukukan sebagai Hingga ke Negeri Abadi. Dan Prof. Dr. Irwan sendiri menghasilkan buku yang terbarunya, iaitu Kuntum Ungu. Dan ada penyair anak daripada Kedah, dalam seorang pesara guru, usianya 70 tahun lebih, menghasilkan karya soneta yang agak jarang kita manfaatkan. Jadi ini karya-karya soneta yang ada pembahagian baris mengikut rangkap 4-4-4-3 ataupun 4-4-2-2. Jadi ini satu kerja yang menarik. Di samping sebelum ini Pak Samad Said telah menghasilkan karya soneta beliau dan juga karya Pablo Neruda yang diterjemahkan di Indonesia. Dan ini penyair muda daripada Kelantan, Mudin 001, iaitu nama samaran di alam maya. Jadi ini merupakan koleksi mereka di dalam ini. Dan ada anak terona kita di sini, saudara Nimoy TY. Tapi di kalangan sastrawan cyber, beliau dikenali sebagai SAS, iaitu sastrawan alam cyber, yang telah ditauliahkan setaraf dengan sastrawan negara. Jadi beliau menghasilkan begitu juga dengan saudara An Bakri, itu sastrawan alam cyber yang telah menerima tauliah. Dan ini karya beliau, iaitu karya-karya bersifat sajian ataupun sajak jenaka, iaitu Tukang Auta. Dan buku kedua beliau, iaitu Republik Korupsi, yang diluncurkan di Yogyakarta, Jakarta pada bulan Ogos yang lalu, dicetak dan diedar di Indonesia. Jadi mungkin cerita Republik ini mungkin lebih pada Republik Indonesia, bukan Malaysia. Dan daripada saya, perkara-perkara yang tersiar dalam alam cyber, inilah buku saya, ... Dan ini buku yang terkini, iaitu kumpulan esei tentang sastra cyber Malaysia yang saya hasilkan dan dicetak dan diedar di Indonesia, yang telah diluncurkan pada Ogos yang lalu. Dan ini penyair daripada Sabah, penyair cyber kita, iaitu S. Ikram. Kini menetap di Kuala Lumpur dengan Ekstasi Cinta, dan salah satu daripada puisinya dalam buku ini memenangi hadiah sastra perdana Malaysia. Dan ini buku yang kedua beliau, iaitu Risalah Syahadah, yang ada 2 senario. Satu, beliau sebagai pra-Islami, iaitu beliau seorang Kristian, dan yang seterusnya bab yang kedua, puisi-puisi Islam beliau sesudah memeluk agama Islam. Dan ini penyair daripada Kelantan, penyair cyber Kelantan, menghasilkan Sejalan Tak Sehaluan daripada menggunakan nama samaran Yajuk. Jadi saya rasa memadailah untuk setakat ini. Saya serahkan kembali kepada majlis. Begitulah saudara Muhammad Fauzi Hadi, lulusan ijazah sarjana muda sastra kesusastraan daripada USM, yang bercakap tentang dunia isastra. Tapi ada satu
ada satu tugasan yang belum selesai. Utopia Isastra tu. Tak apa, kita akan jawab selepas ni, pusingan kedua. Jadi Abang Fuzi kena fikirkan Utopia Isastra tu. Okey.